Nabi kata, siapa yang selawat kat aku 10 kali setiap hari, selawat 10 hari 10 kali dekat aku, wajabat lahu syafaati, dah wajib dah syafaat dekat aku untuk dia. Nabi nak bagi dah. Tapi takkan 10 kali kita nak selawat kat Nabi. Sikit sungguh cinta kita. Orang yang cinta ni zikru orang yang cinta, man ahabba syai'an aksara zikruh. Orang yang cinta ni dia akan sebut berulang-ulang kali. Nak masuk kan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua-dua anak, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat biar berulang-ulang kali. Selawat ni untuk apa dia tuan-tuan? Untuk Allah Ta'ala ampun dosa kita. Allah Ta'ala angkat darjat kita. Allah Ta'ala anugerah pahala yang banyak. Ni amalan yang paling sempurna kata ulama. Banyakkan selawat kat Nabi SAW. Syukur kehadrat Allah, malam ni dapat sama-sama kita menyambung pengajian kita Mukhtarah min Syama'il Muhammadiyah. Dan syukur pada Allah, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita tetamu dia, dapat solat berjemaah, dapat duduk dalam majlis hilafuz zik ataupun majalisul ilm. Dan insya-Allah satu hari nanti insya-Allah di dunia kita, kata ulama, di dunia kita jadi tetamu Allah, di akhirat kita akan jadi tetamu Allah dalam syurga Allah insya-Allah. Jadi alhamdulillah malam ni ini berita sedih sikit lah. Bagi saya sedih sebab Tok Guru kita, semua orang kenal, maklum kat Perlis ni, Tuan Haji Ustaz Haji Ku Abdullah bin Ku Jusuf. Pergi semayang jenazah tadi ramai, dekat 1000 orang, 3 kali semayang. Allahu Akbar, ramai sungguh. Kami ni dah belajar dengan Ustaz Lah lah, lebih mesra Ustaz Lah lah, Ustaz Lah Jusuf. Kami belajar dengan dia 5 tahun. Guru belajar dengan dia 5 tahun. Talaqi, tahsin. Banyak sangat pembetulan, pembaikan di segi makhraj huruf. Dia tekan sangat makhraj huruf. Ustaz-ustaz terasa. Dah baca dia setiap hari Rabu kelas kami, ustaz-ustaz ni. Tapi 2 tahun kebelakang ni dia sakit. Kami pergi rumah dia. Minggu lepas kami pergi rumah dia. Tak ada alamat kata nak. Tapi dia tak pantang makan. Makan, minum manis, makan kuih. Macam tak ada sakit tu. Dia hari Sabtu baru ni, gula dia tak boleh baca. Tinggi sangat. Lepas tu dia pun start koma. Koma tu start sampai hari Sabtu koma. Sampai hari malam tadi meninggal lah. Malam Isnin. Allahu Akbar. Allah Ta'ala mulia dia. Dan saya berhajat lah untuk sedekah Al-Fatihah kat guru saya malam ni. Sebab malam tadi saya tak boleh tidur. Saya tak boleh tidur. Sebab jugalah saya minum kopi malam tadi. Minum kopi tu kan. Dengan Abang Azhari pergi malam. Minum kopi. Balik mungkin pukul 4:30 tak tahu tidur ni. Saya baca kitab pun tak boleh tidur. Lepas tu duduk tengok, duduk cari gambar dia. Gambar bersama dengan dia. Nak buat video sikit, buat kenang-kenangan. Dia ni sembang dengan dia mesra sungguh. Dengan Tok Guru Ustaz Lah ni mesra sungguh-sungguh. Walaupun dia cengih, baca Quran cengih, kalau tak cengih tak jadi. Orang banyak pergi mengaji dengan dia, selalunya kalau pergi dekat Masjid Alwi tu, saya pergi Masjid Alwi tu, makin kurang. Sebab dia cengih. Dengan orang tua-tua pun dia tak kira. Dia balon semua. Tapi balon dengan bukan rotan lah. Kalau kita rotan libah tu lagi cengih lah. Untuk budak-budak sesuai. Kalau orang tua-tua dia ambil tu, dia libah balik kita. Na'udzubillah min zalik. Tapi Nahabak kata, Masya Allah, Tabarakallah. Sampai 25 juzuk dah kami baca. Tak khatam juga dengan Tok Guru kita. Tapi harap-harap Allah Ta'ala terima lah. Dan saya sebut dekat Persatuan Permata Al-Quran tadi, mesyuarat petang tadi, kita buat majlis haul, kita buat majlis khusus, dan kita boleh jemput semua sahabat-sahabat yang berhajat untuk kita sedekahkan pahala khatam Al-Quran 30 juzuk Khamis malam Jumaat ni. Dan kalau tuan-tuan ada nama arwah tuan-tuan nak kirim, kami boleh sebut malam tu. Saya percuma tuan-tuan bagi nama, sebab kami nak sedekah kat tuan guru kita, dan kita sedekah sekali siapa-siapa yang nak berhajat.
Dan siapa-siapa yang nak tumpang buat kenduri boleh pada hari Khamis malam Jumaat. Dan Khamis malam Jumaat ni kata Imam Qurtubi antaranya malam doa mustajab. Kita baca doa malam tu, insya-Allah doa kita Allah Taala kabul, Allah Taala terima hajat kita. Dan kita sedekahlah Al-Fatihah sekali ke almarhum Tuan Syekhuna Haji Abdullah Kuku Abdullah bin Kujusuf. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu واغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار وصلى الله والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah malam ni kita baca kitab kita, sambung bab yang ketiga, iaitu bab ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana sya'ru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila nisfi izunain atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik berkata, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencecah sehingga bahagian tengah kedua-dua telinganya. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, rambut Nabi ni mencecah, rambut Nabi ni panjang. Panjang rambut Nabi ni mencecah hingga ke telinga. Dan dalam hadis ni saya ambil satu je hadis. Ada banyak hadis cerita tentang rambut Nabi SAW. Dan rambut Nabi ni yang paling mudah tuan-tuan ingat. Saya belajar dulu, guru saya bagi satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bagi satu teknik untuk kita ingat rambut Nabi ni panjang dia macam mana. Panjang dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh kita nak ingat poin-poin dia, rambut Nabi ni dia panjang ada 3 tahap, ada 3 jenis. Satu, dengan saya buat ringkasan. Bismillahi walajna tu waw lam jim. Waw tu maksud dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wafrah. Rambut Nabi ni wafrah, panjang dia sampai dekat telinga betul. Rambut Nabi ni wafrah, yang pertama dia panjang dia sampai telinga. Lam walajna waw lam jim. Na tu kami lah kalau bahasa Arab dia. Bismillahi walajna tu nak bagi ingat teknik ni. Rambut Nabi ni panjang, dia ada 3 jenis panjang rambut Rasulullah ni. Yang kedua dia, rambut Nabi ni limah, iaitu sampai tengah, sampai dekat atas, sampai dekat tengkok dia ni rambut Nabi limah. Tadi wafrah ni limah. Lepas tu yang terakhir dia panjang dia 3 jenis, iaitu jummah, sampai ke bawah. Rambut Nabi SAW. Nah, habaq kata rambut Nabi ni panjang. Dan sunat hukum dia kita taruh panjang bagi orang yang nak berhias, nak bagi nampak cantik. Orang yang nak urus diri, nak bagi, nak rasa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nak tunjuk nikmat yang Allah Taala bagi. Nikmat rambut ni nikmat tuan-tuan. Ada satu cerita, saya tak ingat cerita Nabi Musa ke Nabi Bani Israel. Dia tu ada 3 orang mai jumpa Nabi, minta ke Nabi, 3 orang ni buat kerja teruk, 3 orang ni susah. 3 orang susah. Salah seorang tu dia botak kepala. Dia minta dekat Nabi Musa, dia kata, wahai Nabi Musa tanya dia, hang nak apa? Dia kata, wahai Nabi Musa, hang bagi kat aku sekok binatang lah, sekok binatang.
Dan doa minta kat aku, Allah Ta'ala bagi rambut aku tumbuh balik. Handsome aku kena buat handsome. Kan? Dengan izin Allah dia baca doa, tumbuh rambut dia. Nah, abang kata tu rambut ni satu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, perhiasan diri. Yang mana sunat kita panjangkan, sunnah kita taruh sunnah, tinggal dia mengikut adat dan uruf ulama syarah ni. Hadis ni kalau tuan-tuan belajar, tuan-tuan akan jadi Wahabi. Tuan-tuan akan jadi Wahabi, hanya faham hadis mata-mata. Padahal ulama mujtahid ni mengaji hadis last sekali. Dia pun mengaji waraqat dulu, usul fiqh. Mengaji bab-bab alat dulu untuk faham hadis Nabi SAW, untuk faham Al-Quran. Jadi guru saya cerita, kita adat dan uruf kita di Malaysia, rambut panjang ni selalunya tak apa nak baik. Selalunya. Kan? Tuan-tuan, kalau saya amal rambut panjang malam ni tak pakai kepiah pula, lagi tuan-tuan kata ni bukan ustaz lah ni. Ni ustaz ke baru nak start. Nak habaq kata uruf di tempat kita. Dan kalau kita tak dapat nak jaga rambut, sunat juga hukum dia harus. Ulama sebut botok pada. Kita tak payah duk nak urus rambut kita, nak jaga rambut kita, nak lurut rambut kita, nak buh minyak rambut kita, nak sikat rambut kita. Tak ada rambut, lebih baik. Kan? Sebab apa? Kalau kita mencemarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ulama syarah, ulama yang faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rambut orang perempuan ni, kata ulama, nak orang perempuan sunat panjangkan rambut. Tanda orang perempuan cerdik, dia panjang rambut dia. Sebab apa? Dia rajin urus rambut dia. Orang perempuan ni kena rajin. Kalau malas memang tak tahu dah. Kalau tengok rambut dia tak urus, tempat dia, diri dia pun macam tu. Ni ulama sebut, mungkin ulama ni di kalangan orang pengalaman melalui ilhamat depa. Kita ni kalau rambut panjang, orang lelaki pun macam tu juga. Kalau rambut dia panjang, elok nampak, cantik tengok kat belakang macam Rasulullah. Kalau Nabi jalan, nampak rambut dia tu, kalau Jummah tu panjang dia sampai ke bawah, beringut-ingut, beralun-alun. Rambut Nabi ni tak kerinting. Rambut Nabi ni tak lurus. Rambut lurus ni selalunya Cina, Jepun tu. Kan? Rambut lurus. Tapi kalau tuan-tuan perasan, kalau pi pula Afrika pula, rambut kerinting sampai tadi. Macam kulit anggur, macam apa anggur tu. Apa orang panggil apa? Batang anggur tu. Dia kerinting sampai keras sungguh. Tapi kalau tuan-tuan, waktu saya duduk Mesir tu pun, orang Arab ni rambut dia tebal dan dia agak kerinting sikit. Rambut Rasulullah dia tak kerinting. Dan rambut kerinting ni sebenarnya orang cerdik. Orang cerdik ni dalam kajian nak habaq kata rambut Rasulullah ni kerinting tak, lurus tak, ikal mayang, dia beralun-alun. Cantik sungguh tuan-tuan. Saya ni minta doa biar rambut ni macam Rasulullah, minta aja. Tak tahu lah, kalau rambut panjang bini kata, abang tengok rambut abang kerinting sungguh. Kerinting, rambut kita kerinting. Allahu akbar. Dah kerinting, buh minyak sikat tak berhenti, kerinting juga. Dia kata, abang botok lah lebih baik. Botok tak payah dia sikat rambut dia, tak ada berminyak dah, rambut pun nampak kemas. Ni uruf dia. Uruf di Malaysia ni, kalau kita ni nampak selekeh, rambut tak terurus, jangan rambut panjang. Dia jadi hukum dia makruh pula. Sebab apa? Fitnah untuk sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi ni, rambut Nabi ni, Nabi akan sikat sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dulu. Lepas tu ke kiri, lah dia habis ke kiri, tutup ke kiri. Dan rambut Nabi ni sampai Nabi kata, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Nabi tak mau tiru macam pok-pok Majusi, Yahudi, Nasrani. Akhir umur Nabi ni, Nabi belah tengah rambut dia. Kata cantik sungguh. Cantik sungguh rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ni botak hanya 2 kali je, kata ulama, iaitu Nabi buat haji. Haji 2 kali tu Nabi botak, yang lain Nabi tak botak. Dan orang yang buat haji, buat umrah, dia bertahallul, sunat botak kepala. Sebab ada doa Nabi SAW, Allah Ta'ala, doa Nabi untuk Allah Ta'ala ampun dosa dia seperti dia buang rambut dia. Masya Allah. Sampai orang yang bertahallul, dia kata, kami yang gunting ni
Nabi tak doa ke? Nabi terus doa. Nabi kata, Allah Ta'ala ampun dosa orang yang buang ombud semua dalam kepala, botak kepala dia. Dia kata, ya Rasulullah, kami yang gunting ni tak ada kepala. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata, orang yang botak ni Allah Ta'ala ampun dosa dia. Dosa dia pun. Sampailah kali yang ketiga, baru Nabi doa untuk orang yang bertahalul ni, yang buang ombud, kan? Orang yang buat haji. Jadi nak habaq kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ombud ni antaranya sunnah Nabi SAW. Tuan-tuan, nak kenal orang pun tengok ombud. Nak kenal orang, antara petua guru saya kata, nak kenal orang tu cantik tak tulisan, kan? Pandai urus diri dia, orang yang bersih tak. Sebab bersih ni antara dia tengok ombud dia. Kalau dia tak bersih, kalau rambut dia tak elok, tak terurus, tahu dah dia ni pengotok, dia ni tak bersih. Lagi teruk, dia ni penyegar nak mandi. Tu yang paling teruk lah. Kita boleh tengok tu yang Nabi SAW ni, sampai Nabi ni, rambut Nabi panjang ni, Nabi ni mesra sungguh dengan isteri. Mesra macam mana? Isteri yang urus sikap rambut Nabi SAW. Romantiknya Nabi SAW. Minggu lepas saya cerita Nabi mandi satu kolah dengan Aisyah. Minggu ni Ustaz cerita pula. Minggu ni Aisyah, isteri Nabi ni, sikap rambut Rasulullah SAW. Makcik-makcik di belakang, kak-kak di belakang, biasa tak sikap rambut suami? Ustaz nak sikap macam mana Ustaz? Kepala botak dah Ustaz. Tak tersikap lah kan. Nak habaq kata, dah tua, dulu. Kita nak mesra dengan suami, kita belai rambut dia, kita sikap rambut dia, kan? Kita buh minyak, kalau masah lagi syok, kan? Lagi syok. Masya Allah. Saya dulu waktu baru kahwin, suka juga. Das isteri tak mau, kita bagi kat mak mentua yang sikap rambut kita. Tu dia sampai tu, mesra sampai tu. Mak mentua kata, anak aku tak buat macam tu, kan? Ni menantu buat. Masya Allah, mesra. Kita ni tuan-tuan nak mesra macam mana? Kita kena baik. Tu kata Nabi Khidir pesan dekat Nabi Musa, wahai Khidir, buat baiklah dengan orang dengan sentiasa senyum. Kalau muka kita masam, agak-agak orang nak main mesra kita. Tengok muka macam nak makan orang aja. Muka senyum kan, orang pun nak mesra. Lepas tu kita berjasa dengan orang. Allahu Akbar. Hidup ni tuan-tuan kena berjasa tuan-tuan. Saya teringat arwah waktu malam tadi saya kuliah dekat Matayak. Saya teringat arwah Pak Cok. Pak Cok ni pengarah MTD Titik Tinggi waktu zaman 6 tahun lepas. Dia ni Masya Allah, kalau kata nak berjuang ni, sedekah baik, berjuang baik, Allah pi tak mana-mana sanggup pi. Kita ni kalau rasa program jemaah ni, kalau kita tak mai kuliah, kalau kita tak mau buat program jemaah, nak tolong PRU 415 ni, kalau kita tak mau tolong jemaah, kita ni sebenarnya tak ada jasa untuk Islam. Tuan-tuan, Mancok ni dia meninggal tuan-tuan. Dia meninggal pukul 10.30. Lepas Zuhur simpan dah. Maya Zuhur simpan. Allah, tanda husnul khatimah kata ulama dua tuan-tuan. Nak kenal husnul khatimah. Yang pertama dia cepat pengurusan jenazah dia. Cepat sungguh. Dia tak langkah waktu ke waktu. Ulama kata boleh nak lambat pengurusan jenazah ni, istimbat macam mana Nabi SAW 2 hari pengurusan jenazah Nabi. Istimbat ulama kata boleh untuk ulama dan pemimpin, sebab dia nak selesai dengan orang kat dunia ni banyak. Tapi lain daripada ulama pemimpin, cepat kan. Waktu saya duduk Mesir dulu, ada Syekhul Azhar meninggal sebelum subuh, selepas subuh simpan dah. Tuan-tuan, ni tanda ahli syurga. Ni tanda husnul khatimah. Yang pertama. Yang kedua dia tanda husnul khatimah apa dia kata ulama? Ramai sembahyang jenazah dia. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ramai ni sebab apa tuan-tuan? Bukan dia panggil pun. Pergi sembahyang jenazah tadi 3 kali sembahyang masjid dekat Titi Chai. Titi Watak. Masjid tu besar, parking luas. 3 kali sembahyang. Di rumah dia sekali, di dalam masjid 2 kali. Orang Masya Allah, tabarakallah. Bayar pun tak ada. Kalau di Kedah tu ada dah duit RM5 kan? Duit RM10 kan? Di Selangor RM20, RM50. Budak-budak tahfiz biasa pergi dapat RM50 kan? Di Arau pergi sembahyang jenazah
tuan rumah bagi RM50. Tak apa, dia kaya. Dia panggil semua. Dia suruh bawa 2 biji bah mai sembahyang. Tuan-tuan, ada duit mayang jenazah, panggil orang mai tak apa. Bayar tak apa. Sebab apa tuan-tuan? Duit tak ada nilai dah waktu tu. Kita nak orang mai sembahyang jenazah kita. Kalau kita boleh bangkit waktu tu, panggil semua satu boleh ni mai sembahyang jenazah. Nah, abang kata, ni bagi penghormatan terakhir ni. Nabi kata orang mai sembahyang 40 rakaat, Allah Taala ampun dosa. 40 orang, Allah Taala ampun dosa. Ni kalau tuan-tuan, kalau waktu saya pergi dekat Taman Tulang tu, tak ada orang sembahyang jenazah. Anak tak boleh tok imam. Tok imam pun tak ada kadang-kadang. Tunggu nak sembahyang jenazah ni. Kita mai ada 4-5 orang. Sedih sungguh tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita mati tuan-tuan, tanda kita ni tak bahagia. Tuan-tuan, apabila kita mati, anak kita tak sembahyang jenazah kita. Anak kita tak imam jenazah kita. Kata guru saya, tuan-tuan akan bahagia mati apabila anak tuan-tuan yang imam jenazah tuan-tuan. Seolah-olah apa dia? Seolah-olah anak letak mahkota kat kita, penghormatan. Anak yang imam kita, tahu dah kita ni tanda di syurga. Tapi kalau anak tak jadi imam untuk kita, tak boleh jadi imam untuk kita, tak boleh doa kat kita, Allahu Akbar, na'udzubillah, takut fitnah lah. Kita minta berlindung. Ni antara yang kedua, dia kata ulama sembahyang jenazah ramai. Saya ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, minta doa. Minta doa kalau mati macam almarhum Tok Guru Harudin, mati kat Amerika tu. Jarak kubur dia dengan tempat dia ni seluas sana sampai sana, kata Nabi SAW. Tempat mana dia meninggal, ditanam tu, luas kubur dia sampai situ. Nah, abang kata hak tu lagi berkat, lagi besar luas kubur dia. Allahu Akbar. Kita ni tak tahu mati macam mana. Tapi kita minta lah akhir hidup kita ni husnul khatimah, mati yang baik. Mati yang baik ni apa dia? Kita boleh mati dalam keadaan kita baca doa, kita minta Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutupkanlah aku dengan kematian aku husnul khatimah, mati yang baik. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Jangan tutup aku dengan kematian yang buruk. Nauzubillahi min zalik. Tuan-tuan, saya ingat macam tu juga. Tok-tok guru ni, ramai kita tengok. Saya bisa tengok anak murid saya meninggal dekat Besri, dekat Bukit Keteri. Dia meninggal macam ulama besar meninggal. Masjid Keteri tu besar, penuh orang. Tok imam kata, ni siapa dia ni? Dia pun panggil saya duduk belakang. Tu tok guru dia panggil dia. Saya jadi tok imam. Nangis saya. Hang mati, hang anak murid aku. Nama dia Husni Aiman. Saya boleh sebut. Husni Aiman. Hang hafiz Quran. Hang mati ni mulia sungguh. Sebab apa? Tuan-tuan, mati mulia ni orang tangisi semua. Kata ulama, kalau kita mati dalam keadaan kita seronok, kita dalam keadaan suka, redha, orang tangisi, maknanya tanda kita orang baik. Tapi kalau kita mati kita tangisi, orang lain gelak, orang lain suka, makna kita orang tak baik. Na'udzubillahi min zalik. Tu yang kita takut tuan-tuan. Antaranya kita kena minta doa ke Allah. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha, dia ni khidmat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, nak cerita sikit lah. Cerita boleh? Dia kena cerita sebab hujan-hujan ni. Kalau tak cerita tuan-tuan, kitab saya bagi tak bawa dah. Lepas tu panggil yang bawa tu alhamdulillah lah. Kita baca jugalah. Cerita dia satu hari, Aisyah, dia ni kuat khidmat Rasulullah. Bila dia kuat khidmat Rasulullah, dia kata kat Rasulullah, hai Rasulullah, hang sayang siapa dekat dalam bini hang yang ramai ni, isteri hang yang banyak ni, hang sayang yang mana satu? Rasulullah kata, aku sayang kat hang lah Aisyah. Apabila sebut sayang kat Aisyah ni, Aisyah suka. Aisyah kata boleh kalau macam tu Rasulullah. Sayyidina Aisyah ni pun cerdik, isteri Nabi yang cerdik. Nabi kata Zaki, dia ni cerdik. Dia kata, ya Rasulullah, kalau betul hang sayang kat aku ni kuat khidmat hang. Aku belai rambut hang, aku jaga hang, aku sikat rambut, aku mandi semua. Maknanya suka khidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan tuan-tuan, sebab apa yang kata Aisyah ni dia banyak dengan Rasulullah sampai Nabi ni dengan Aisyah ni bermain? Sebab dia muda. Dia muda. Nabi, dia pernah ajak Nabi lawan lari. Sampai teratur, kita pernah ajak suami kita lawan lari. Pakai tak terlari kot. Pakai duduk diam. Tapi Aisyah ni ajak lawan lari. Lawan lari sekali tu Nabi kalah. Kali kedua Aisyah ajak, Rasulullah kata jom kita lawan lari lagi. Tu nak main Aisyah ni. Tuan-tuan balik ni main lawan lari dalam rumah tengok. Nak tengok boleh tak boleh. Kali kedua Nabi menang pula dengan Aisyah. Aisyah nak uji Nabi SAW. Aisyah kata kat Rasulullah, isteri mana yang paling hang sayang? Nabi kata aku sayang kat hang. Kalau macam tu Rasulullah, malam ni hang kena panggil semua isteri hang, isytihar hang sayang kat aku lebih pada isteri lain. Tu dia. Hebat Aisyah ni. Nabi kata, "Ush, Nabi ni lorak juga perempuan ni." Nabi ni cerdik. Kalau lah Aisyah cerdik, Nabi lagi cerdik. Nabi kata, "Tak apa, tapi aku nak bagi ke hang satu dirham. Satu dirham ni hang simpan, hang jangan beritahu kat orang. Sebab tanda aku akan sebut lagi, tanda isteri yang paling aku sayang, yang aku bagi satu dirham ni." Nabi pergi semua setiap bilik-bilik, Nabi bagi satu dirham. Nabi kata ke isteri-isteri, "Sagi aku nak isytihar, isteri yang paling aku sayang, yang aku bagi satu dirham." Semua isteri keluar. Nabi pun sebut, "Malam ni aku nak isytihar, isteri yang paling aku sayang, paling aku cinta, iaitu isteri yang aku bagi satu dirham." Semua isteri suka tak sangka. Tengok Nabi cerdik. Aisyah tu nak lompat boleh. Aku yang ada satu dirham ni. Nak habaq kata Nabi SAW ni pandai ngurus rumah tangga. Jaga sungguh tuan-tuan. Orang perempuan ni, mereka khidmat kita banyak orang perempuan ni. Kita je tak pandai nak bagi makanan batin kat mereka. Makanan ruh kat mereka. Antara benda apa dia? Pujian kan? Pujian ni, orang perempuan ni, dia jadi semangat tu. Kalau dia masak kita kata dia, "Sayang, masak sedap hari ni." Dia sedap. Esok dia nak masak lagi. Ni puji pun tak. Makan-makan, tak sedap. Dia jadi ni, batin dia, roh dia tak rasa. Tu orang kaya ni bukan orang yang banyak harta. Nabi sebut, "Laisal 'ina an kasratil 'araq, walakinnal ghina 'inan nafsi." Orang yang kaya ni, Nabi kata orang yang kaya hati. Orang yang kaya hati ada sifat dermawan, pemurah. Dia tak kedekut. Kalau dia harta banyak pun, kalau lah orang kaya yang harta banyak aja, saya orang yang ada harta je yang kaya. Orang miskin tak kaya. Tapi Nabi kata bukan. Orang kaya ni bukan letak pada harta, tapi terletak pada hati. Ni yang kata Nabi SAW ni, hati dia besar, berjiwa besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, menyebabkan semua orang kasih kat Nabi SAW. Ada 6 cara untuk cinta dekat Nabi SAW, kata ulama. Satu hadis malam ni ni syarah tak habis. Tadi tak apa dah. Dia lambat sikit tak apa. Sebab apa, ada rakaman. Syok ni, rakaman ni tuan-tuan boleh tengok balik. 6 cara ni kata ulama, tuan-tuan nak cinta dekat Rasulullah ni. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, "Wa'lamu anna fikum Rasulullah." Ketahuilah dalam hati kamu, dalam dada kamu ada aku, kata Nabi SAW. Allahu Akbar. Lau yuti'ukum, tinggal kita ni takut tak mampu je. Nak ikut perintah Nabi SAW. Ni 6 cara ni menyebabkan kita ni bertambah cinta dekat Nabi SAW. Yang pertama dia apa dia? Baca kitab Syama'il ni. Ni baca kitab Syama'il ni, kenal Nabi. Apabila kenal Nabi, kita nak tiru Nabi. Apabila kita nak tiru Nabi, kita nak ikut satu persatu cara Nabi SAW. Ittiba'. Kita nak tiru Nabi, kita nak ikut Nabi dengan kita baca Syama'il ni, menyebabkan kita bertambah cinta dekat Nabi SAW. Yang ni yang pertama. Tu yang kita baca kitab Syama'il Khulasah ni ataupun Mukhtarah ni. Kurang-kurang selalu faham dah ni rupa Nabi SAW. Yang kedua dia kata ulama, iaitu tarikh ataupun sirah an-nabawiyah. Baca sirah. Bacalah sirah Rahiqul Maktum, tebal.
Ibnu Hisham tebal. Ibnu Ishaq tebal kitab sirah-sirah ni. Untuk apa tuan-tuan? Untuk tahu perjuangan, pengorbanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kata kita ni Mak Kilau, kita tengok cerita. Tengok saya Mak Kilau. Saya tengok dah Mak Kilau. Tengok, bukan tengok kat bawah gam lah. Tengok dekat dia hantar Instagram. Dia hantar saya. Saya pun tengok, uish, cerita dia banyak, bagus cerita dia. Input yang baik. Madah dia sedap. Membakar obor perjuangan. Saya ingat lepas habis periksa budak-budak Tafiz ni, saya nak buka cerita Mak Kilau. Bagi mereka bersilat semua dalam semua. Nak tengok kan kekuatan pendekar tu, semangat. Bak cerita macam ni bagus. Memang patut pun kita bagi pujian, bagi sokongan. Tinggal dia sebab Islam tak merintah lagi, kita tak boleh pergi tengok kat bawah gam. Sebab lelaki perempuan campur gelap pula, saya takut menggagau lagi. Jam kan. Nak buat cerita baik tu bagus dah. Yang tak baik tu banyak lagi. Yang tu yang kita rasa tak sampai masa lagi. Tu kita nak Islam merintah. Bagus juga tuan-tuan, awak baru ni hukum jatuh dekat Najib tu. UMNO, masyarakat nampak. Kita ni ada prinsip. Orang PAH, orang Islam ni ada prinsip. Dia akan bela selagi mana mahkamah tak itu hukum. Tok Guru pergi rumah Datuk Seri Najib ni. Timbalan semua kepimpinan pi nak bela. Macam mana tengok Anwar Ibrahim, Tok Guru pi, Ustaz Fadil Nur turun kat mahkamah. Nak kata kalau lagi tak jatuh hukum, kita orang PAH ni berprinsip. Kita bela orang yang tak salah. Tapi kalau dah salah, jatuh hukum, kita tak hina dia. Kita tak keji dia. Kita tak kata kat dia. Kita pun takut. Takut kalau kita yang kena tempat dia. Macam mana keadaan? Tunjuk kat dia satu, empat ada kita. Hang tak tahu, hang tak pegang, hang tak pernah jadi Menteri Kewangan. Hang pegang tengok Menteri Kewangan. Takut hang tergetak-getak ni. Bukan. Tengok dia kena saman berapa? 210 juta. Kita dengar, ingat 210 ringgit per jam klik-klik. 210 juta ni kalau tak bayar 5 tahun tambah lagi. 17 tahun. Ni tanda Allah Ta'ala sayang dia. Mungkin Allah Ta'ala kafarah dia. Dan kita orang Arab ni memendam, nak masuk PRU 15 ni, orang UMNO ni dia rasa kekuatan dia tengok nampak kelemahan banyak dah. Kena sepatutnya kita tarik orang UMNO ni ikut Islam. Islam saja menyelesaikan masalah. Dengan kes macam ni, mereka takut dah ni. Depan ni Zahid Hamidi pula. Dia akan berkait Aziz Rahim pula. Dia akan berkait-kait ni. Allahu Akbar. Nak habak kata, kita sebab apa yang kata Islam boleh menang ni? Kita kena yakin Islam menang. Sebab apa? Sebab antaranya tuan-tuan, pertolongan Allah ni akan tolong waktu bila? Waktu kita yakin betul dengan pertolongan, dengan keyakinan kita kepada kepimpinan kita. Kita yakin sungguh. Kita letak walak kepimpinan. Apabila kita letak walak, Allah Ta'ala akan bagi kemenangan mudah. Kalau tak walak berlaku macam perang Uhud. Nabi pesan dah dekat para sahabat. Ni tarbiyah Allah dekat para sahabat. Nabi kata jangan turun. Geng pemanah di Jabal ni jangan turun. Kalau turun, sama ada menang ke kalah ke, jangan turun. 50 pemanah ni. Tapi waktu dah tentera manah ni panah. Orang kapiak lari lintang bukang. Tengok orang ni mah banyak, harta banyak. Mereka dah lari lah. Kita turun dah, kita dah menang dah. Isytihar menang dah. Dan Nabi pesan dah. Nak habak kata ni tarbiyah untuk kita walak kepada kepimpinan. Kita tak tahu macam mana di atas. Tapi orang yang pegang kepimpinan ni, dia tahu macam mana hal keadaan di bawah. Jadi kita terus duduk dalam perjuangan ni. Terus belajar sirah Nabi SAW. Untuk kenal Nabi SAW. Untuk cinta dekat Nabi SAW. Untuk rasa pengorbanan Nabi SAW. Ni kata ulama yang kedua. Yang ketiga daripada selawat kat Nabi. Selawat kat Nabi sekurang-kurang sehari 100 kali. Nabi kata siapa yang selawat kat aku 10 kali setiap hari, selawat 10 hari 10 kali dekat aku, wajabat lahu syafaati. Dah wajib dah syafaat dekat aku untuk dia. Nabi nak bagi dah. Tapi takkan 10 kali kita nak selawat kat Nabi. Sikit sungguh cinta kita. Orang yang cinta ni zikru orang yang cinta, man ahabba syai'an aksara zikruh. Orang yang cinta ni dia akan sebut berulang-ulang kali.
Nak masuk kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dua-dua anak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawat biar berulang-ulang kali. Selawat ni untuk apa dia tuan-tuan? Untuk Allah Ta'ala ampun dosa kita. Allah Ta'ala angkat darjat kita. Allah Ta'ala anugerah pahala yang banyak. Ni amalan yang paling sempurna kata ulama. Banyakkan selawat kat Nabi SAW. Yang tu yang ketiga. Yang pertama dia baca kitab Syama'in, cerita tentang fizikal hal keadaan Nabi SAW. Yang kedua dia baca sirah. Yang ketiga dia baca selawat, banyakkan selawat kat Nabi SAW. Yang keempat dia duduk dalam majlis ilmu. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu. Ilmu ni tak habis sampai bila-bila. Tinggal dia kita duduk akhir zaman ni, innallaha la yaqbidu ilman intiza'an. Allah Ta'ala nak angkat ilmu ni apa? Allah Ta'ala mati qabdul ulama. Allah Ta'ala mati ulama. Ni Ustaz Loh meninggal hari ni. Tak ada dah berganti orang macam Ustaz Loh dekat Malaysia ni. Bacaan macam Khalil Qusairi, sebutan makhraj tak ada dah. Saya duk sebut dekat guru tadi, kita nak cari guru ganti Ustaz Loh, tak ada dah. Ada ustaz-ustaz kita yang boleh macam Ustaz Loh, semua gilang kepala. Tak ada. Nak habaq kata sebutan makhraj huruf. Saya dengan Ustaz Loh ni sampai saya halusi. Alaihim. Beza tu. Alaihim H-I-M. Kalau alaihim H-E-M. Beza tu bunyi dia. Tapi kita dengar macam sama je Ustaz. Tak. Beza. Alaihim pak pukul ha bagi bawah, pukul mim mati, him bukan him. Nak habaq kata dia halusi. Kita dengar lancak baca, dengar sedap clear. Dok nak habaq kata makhraj huruf ni, dari segi makhraj huruf, tahsin, tajwidnya, Allahu akbar. Ni kita nak kena duduk majlis ilmu. Majlis ilmu ni duduk, tuan-tuan, banyak lagi kita kena belajar sampai kita tak erti. Tu baru betul. Kalau kita erti, tu bukan betul, tu tak betul. Kalau erti tak payah dah belajar. Sampai tak erti ni, aku tak tahu lah. Ni hari ni baru pun dengar lah. Rasulullah macam ni, romantik dengan Aisyah. Hari ni, aku banyak tak tahu. Belajar sampai tak erti. Kalau belajar sampai erti ni, tu yang bahaya tu. Dia kata lah kali, dia betul, orang lain tak betul. Ni fa'adallu, Nabi kata. Fadallu wa adallu. Fa'aftau bi ghairi ilm, fadallu wa adallu. Dalam hadis ni Nabi sebut. Minta tanya orang bukan ahli dia, tak pernah mengaji ilmu agama, tapi jawab tak reti-reti. Dia tu sesat, menyesatkan orang lain. Na'udzubillahi min zalik. Ni akhir zaman ni. Sayati 'ala nas sanawat. Nabi kata akhir zaman ni antaranya yang tazi'ul ilm. Allah Ta'ala angkat ilmu dengan Allah Ta'ala biqabdil ulama, mati para alim ulama. Kita kena cari ulama, duduk dengan ulama. Alhamdulillah tuan-tuan, ada lagi ulama di kalangan kita. Kita ada majlis ilmu mai je. Kenal suruh ulama ni belajar haroki ke tak haroki, fikrah dia fikrah apa. Kalau mai Wahabi, tuan-tuan belajar dengan Pak Wahabi ni PhD, memang pen habis dakwah. Ilmu banyak, tapi makin bukan takut pada Allah. Makin suka bid'ah. Kawan ni sesat, kawan ni sesat. Pergi kubur pun dia kata kuburin. Gila betul Pak Wahabi ni. Tak habis-habis. Ni kalau buat tahlil lagi, boleh tak boleh buat tahlil. Tahlil tak boleh. Tahlil tu mendatang apa? Tahlil tu la ilaha illallah. Kata la ilaha illallah pun tak boleh ke? Nak abang kata ni sesat tu. Ini yang menyesatkan, ni pok-pok yang menyesatkan. Ulama duk baca Yasin malam Jumaat. Benda tu tak salah, agama tak larang. Wa ma atakumur rasul fakhuzuh wa ma nahakum an fantahu. Yang Nabi suruh kita buat, yang Nabi tak larang kita tinggal. Yang Nabi tak suruh, yang Nabi tak larang. Bid'ah. Mudah sangat nak bid'ah. Ni siapa dia? Pak Wahabi. Na'udzubillah min zalik. Orang ulama duk buat lama dah baca Yasin malam Jumaat, dia kata bid'ah, sesat. Buku yang sesat tu weh. Allahu akbar. Ni yang menyesat, padahal depa tu yang sesat. Tak baca Quran, tak mau baca Quran, marah suruh haji malam ni. Marah suruh tak apa. Ni yang keempat kata ulama. Yang kelima dia kata ulama, ziarah Nabi SAW. Pergi dekat Madinah, ada azam niat nak pergi ziarah Nabi. Sebab Nabi kata orang yang mai ziarah aku seperti dia mai ziarah aku dalam keadaan aku hidup. Niat tuan-tuan.
Tak ada duit ustaz. Niat aku ni rindu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari duk sebut nak pi ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rindu dekat Nabi, nak pi kat Nabi. Tuan-tuan, sampai tuan-tuan niat ni Allah Taala terima, Nabi mai kat tuan-tuan dulu. Allahu akbar. Mimpi. Sebab duk selalu doa minta nak pi umrah, nak pi umrah. Duit tak ada, duit tak cukup. Makin mahal pula lah ni. Lepas tu barang pun makin mahal. Allahu akbar, susah. Tapi kita nak minta Allah Ta'ala, Nabi mai kat kita dalam mimpi, sama ada mimpi ataupun yaqظah, mai terang-terang jumpa kita. Allahu akbar. Nak abang kata Nabi ni tu yang Allah Ta'ala sebut, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah dalam diri kamu tu ada aku, kata Nabi SAW. Allahu akbar. Kita ni kena syukur banyak-banyak. Kita ni umat Nabi SAW. Allahu akbar. Yang keenam dia apa dia? Baca kitab hadis. Hadis Nabi SAW menyebabkan hidup hati kita ni. Hati kita ni kalau tak dengar hadis, tak dengar Al-Quran sehari, hati kita makin mati, menyebabkan tak hidup. Kalau kita dengar hadis setiap hari, tambah cinta dekat Nabi SAW. Hadis kena baca. Dan alhamdulillah malam ni kita baca hadis. Dalam Syama'il ni ada hadis. Jadi alhamdulillah kita dengar hadis setiap hari. Moga-moga Allah Ta'ala tambah cinta kita pada Rasulullah SAW. Bab cara yang keempat, cara Rasulullah merapikan rambut dia. An Anas bin Malik radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukassiru dahna ra'sihi wa tasriha lihyatihi wa yuksirul qina'a hatta ka'anna sawbu zayyatin atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara daripada Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memakai minyak yang banyak di rambutnya, merapikan janggutnya dan memakai kain menutup kepala sehingga pakaian baginda kelihatan seperti pakaian penjual minyak. Nabi ni selalu buh minyak kat rambut dia. Minyak apa dia? Minyak zaitun. Minyak zaitun ni bagus, bukan takat buh kat rambut, buat makan pun bagus minyak zaitun ni. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wattini wazaitun. Tu hebat. Orang yang makan minyak zaitun ni siapa dia? Pok Yahudi. Pok Yahudi makan makanan sunnah ni. Kita makan kok yang tak sunnah. Kita ni awak yang teruk sangat. Yakin hok yang depa buat bahan-bahan. Padahal kita sepatutnya dalam rumah kita kena ada makanan sunnah, antaranya kurma. Siapa yang ada kurma, Nabi kata rumah tu takkan miskin, takkan fakir. Beli kurma sikit letak dalam rumah, biar ada kurma dalam rumah. Makanan sunnah Nabi SAW. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Minyak ni kita duk makan hok yang minyak dah diproses balik. Kita ni tak beli, tak mau nak jaga kesihatan kita. Makan hok lain tak kira, makan hok yang sunnah berkira. Saya baru ni pergi klinik waktu Covid. Tengah tinggi waktu tu Delta. Ramai yang kena Covid mula-mula. Covid Delta. Saya pun kena juga. Sampai oksigen tinggal 80. Lemah letih. Kalau duk pergi hospital memang kena tahan. Tapi alhamdulillah saya bertahan dalam bilik. Anak saya tengok, isteri saya tengok, adik saya tengok macam mayat hidup. Tak ada daya, tuan-tuan. Siapa kena Covid, nak kat kuku pun tak ada kekuatan. Nak sikat rambut pun tak ada. Nak kira nak bari, nak tidur. Saya kena Covid 2 kali. Delta sekali, satu lagi Covid lepas Delta tu dah tahu. Covid apa? Nak sebut pun tak ingat dah nama dah. Alpha apa kan. Covid kena. Kali pertama tu hilang diri rasa. Makan pun tak lalu. Bau pun tak ada. Kena teruk. Tapi pi kat klinik, dia klinik pun tak mau terima tu. Tapi ada orang petua saya, ustaz, makanan sunnah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa dhallalna alaikumul manna wassalwa. Makan manna tu makanan sunnah.
Kita tak makan mana tu. Tuan-tuan pi tu getah tu. Yang Arabi gam tu. Tu makanan mana tu, sunnah. Baik untuk usus. Kalau tuan-tuan beli koko Al-Hikmah, ada manna. Ada manna tu. Baik untuk usus. Baik untuk kesihatan. Hak yang sunnah kita tak makan. Hak yang Bani Israel Yahudi makan. Kita ni tak ikut sunnah. Maknanya kita ni banyak tak ikut cara Nabi SAW. Yang makan madu, Nabi kata makan madu, alaikum bil asal, Nabi kata makan madu, bukan bermadu tuan-tuan. Kalau bermadu takut makan parang. Makan madu tak apa, orang perempuan tak marah. Tapi kalau bermadu, orang perempuan marah. Makan madu, madu ni makan dia, Nabi sebut dengan asal, jilat dekat tapak tangan, tuang kat tapak tangan, jilat. Hak tu makanan yang betul. Kita duk makan dengan sudu, kena cancur besi pula, hilang terus. Hak yang kelebihan fadilat dia tu. Tapi kalau kita makan tok kat tapak tangan, saya duduk Mesir tu, orang Arab makan madu kat tapak tangan. So bila isap. Makan madu pula, makan awal pagi. Jangan makan malam, malam tak tidur lah, panas. Malam ni sunat minum susu. Ikut sunnah. Kita ni punca sakit dia bukan payah pun. Punca sakit dia perut. Makan banyak, makan terlebih, makan benda-benda yang tak ada sihat, tak sihat, memang penyakit. Penyakit pun banyak. Sebab Nabi sebut, semua penyakit ni ada ubat kecuali dua perkara. Dalam riwayat kata kecuali satu, mati. Dalam riwayat kata kecuali satu, iaitu tua. Tua makan pil ubat apa pun, pil apa pun, tak ada dah cekang balik dah. Dia duduk kendok itu lah. Nak abak kata ni makanan sunnah ni, antaranya kita kait dengan hadis Nabi SAW, cerita tentang Nabi ni berminyak, pakai rambut, pakai minyak rambut. Rambut dia sesa berminyak. Nak kata cantik sungguh Nabi ni. Bila pakai minyak rambut ni tuan-tuan, kita ni kalau lepas mandi kan, rambut kita basah kalau panjang, dia nampak cantik tuan-tuan. Kalau kita macam ada gaya nak habaq tu, kalau rambut tengah basah dia elok. Tapi kalau kering, bangkit baru bangkit tidur, dia kembar dia cacok orang perempuan kan. Kita tengok ni hantu kan, mak limah balik. Terkejut kan. Kata nak urus dengan kita sesa berminyak. Dan Nabi ni rambut dia sampai seolah-olah Nabi ni macam orang jual minyak. Sebab apa? Waktu Nabi tudung kepala dia tu, kain yang tudung kepala dia pun, tutup kepala dia tu pun berminyak. Nak kata Nabi ni banyak sungguh pakai minyak di kepala. Minyak zaitun. Minyak zaitun ni baik. Kita selalu pakai minyak zaitun bila? Waktu baby ya. Dan bapak baby tak pakai dah minyak zaitun. Dia ada malah. Bahkan kita ni sunat ni, kalau ada janggut, buh dekat janggut, kan bagi kena janggut minyak ni. Sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selalu memakai minyak yang banyak di rambutnya dan merapikan janggut je. Nabi akan bagi elok janggut. Janggut ni sunnah. Mazhab Imam Ahmad, Imam Hanbali, Imam Malik, siapa yang buang janggut hukum dia haram. Haram hukum dia. Jangan main-main. Mazhab Syafi'i dia hukum dia makruh. Nak habaq kata janggut ni siapa yang buang, kita nak beza dengan orang kafir janggut. Nak beza dengan orang Majusi misai. Kalau taruh misai, tahulah dia ni geng keturunan Majusi, Yahudi Nasrani. Kita ni misai dipendekkan, janggut disimpan. Dah simpan janggut ni sunnah. Bagi elok janggut. Janganlah kita zaman dulu guru saya cerita, sahabat-sahabat ni taruh takat segenggam lah. Sebab mereka pergi perang. Kalau pergi perang taruh sampai dekat dada, sangkut naik kuda tu, jam, nak perang macam mana? Maknanya bagi cantik, urus bagi cantik, biar ada janggut ni. Jangan buang semua. Jangan buang. Kita ni nak beza dengan orang kafir, orang musyrikin, iaitu janggut. Dan tuan-tuan, janggut ni tuan-tuan yang akan bawa amalan kita dengan kita waktu kita mati. Guru saya pesan, nak membezakan kita ni atau orang Islam, kita mati dengan kita simpan janggut. Mati jangan bawa janggut. Kenal lah. Malaikat pun nak mai temu duga waktu tu, tengok-tengok kita ada janggut. Mudah urusan kita.
Tapi kalau malaikat mat nak tanya temu duga kita, nak mat tanya kita, kalau banyak soalan, memang tanda kita nak terhumban dalam neraka Allah. Nauzubillahi min zalik. Merapikan janggutnya dan memakai kain penutup kepala sehingga pakaian baginda kelihatan seperti pakaian penjual minyak. Nak abang kata Nabi ni selalu merapikan ombak dia dengan minyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tengok bab yang kelima, ringkas-ringkas syarah pun, iaitu bab masuk dah Isya. Pukul 9 lah. Saya malam ni ada usrah. Minta maaf. Yang kelima ni kita taruh minggu depan insya-Allah. InsyaAllah cerita uban ni pun seronok ni tuan-tuan. Minggu depan tuan-tuan bawa risalah. Yang tak ada risalah, minggu depan saya buat main risalah. Risalah yang saya dah bawa cetak siap, saya bagi kat tuan-tuan percuma je insya-Allah. Terima kasih semua yang hadir. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya nak ajak satu doa tuan-tuan. Doa dia, siapa yang baca doa ni dia dapat pencen. Siapa yang baca doa ni pahala besar. Doa ni selawat ke Nabi SAW. Nabi kata siapa yang baca dia setiap pagi, sebut terima kasih ke aku. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Pendek Jazallah ni kita berterima kasih dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat kita ni tak terbalas budi dia. Kita sebut tu Allah Ta'ala sebut sekali, Allah Ta'ala perintah 70 malaikat tulis pahala dalam keadaan pulun tulis pahala ni selama 1000 hari. 1000 hari bersamaan dengan 3 tahun. 3 tahun pahala tuan-tuan. 3 tahun. Baca satu kali bacaan dia mudah sangat. Tuan-tuan ikut saya baca. Jazallah anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Tuan-tuan tak ingat, tuan-tuan tengok rakaman. Ada rakaman, insya-Allah. Tuan-tuan hafal. Tuan-tuan hafal, tuan-tuan akan baca tiap-tiap pagi, insya-Allah tuan-tuan mati pencen tuan-tuan. Pahala tu dia banyak sungguh. Kalimah yang pendek dapat pencen. Allahu Akbar. Ni tuan-tuan buat amalan. Saya ijazah seperti mana ijazah guru saya kepada saya. Moga-moga ijazah ni berkat tuan-tuan sebut saya terima. Saya ijazah kat tuan-tuan, tuan-tuan sebut saya terima. Qabil tu. Wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا يا الله بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس كأبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم حبب عبدك هذا إلى عبادك المؤمنين وحبب إلي المؤمنين. وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. Tuan-tuan, saya ni ada hajat satu lagi. 2 hari lepas saya pergi ziarah Ustaz Rashid. Dia kena cancel usus. Dia kena buat kemo dekat Penang. Tiap-tiap hari ulang alik. Jadi tuan-tuan, saya tanya dia, Ustaz, ada hajat apa-apa tak? Saya tengok muka dia pucat. Cancel. Teruk lah. Dia kata ada hajat sikit, dia kata saya. Dia kata dia tak cukup duit nak pergi balik. Tuan-tuan, malam ni lagi saya cadang kita jalan tabung sekali lagi lepas sembahyang. Jalan sekali lagi untuk sumbangan untuk tanggung medical Ustaz Rashid. Nak buat perubatan ni. Minta Allah Ta'ala pemudahkan urusan dia. Kita sumbang. Saya duk cari, duk kumpul. Baru 2 tempat saya cakap. Malam dekat Batayak dapat dekat RM200. Saya dekat Taman Jadi dapat RM300. Kalau malam ni insya-Allah saya tengok muka tuan-tuan ni
boleh banyak lagi pada tu, insya-Allah. Pakat-pakat bagilah, tak boleh bagi RM10, bagi RM100, bagi juga untuk kita sama-sama bantu rawatan Ustaz Rashid. Untuk kita doa Ustaz Rashid sembuh dan boleh duduk lagi dengan kita. Dan Ustaz Rashid ni masih duduk dalam dewan ulama kita. Kita perlu sangat kudrat dia, idea dia, tenaga dia. Tenaga taklah banyak. Tenaga dia kata kat saya, ustaz lah ambil dah ni. Tinggal dia boleh bagi idea, boleh bantu saya dalam jemaah, dalam dewan untuk lahirkan pelapis, ulama pelapis, insya-Allah. Kita ni kekurangan ulama pelapis ni zaman mutaakhir ni. Dan ulama ganti, ulama pun tak seperti. Tengok tok-tok guru yang meninggal semua tak ada orang yang boleh ganti lagi. Jadi tuan-tuan teruslah sumbang untuk ulama, terus boleh duduk dengan kita, insya-Allah. Dengan ada ulama, ada orang yang takwa, Allah Subhanahu Wa Taala lambat lagi nak kiamat, insya-Allah. Terima kasih semua yang hadir. Wassallallahu wasallam ala khairi khalqi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.